Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu, tahniah dan syabas kerana hadir pada kelas cikgu pada hari ini. Okey, mari kita lihat siapa yang ada dalam kelas ini. Kita ada Audi Mirza, kita ada Naimi Nubahan, kita ada Umair Hakimi. Umair. Kita ada Nur Farah Dania. Okey. Okey, kita mulakan kelas kita matematik tahun 5. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai penyelesaian masalah. Okey, sebelum kita bermula dengan lebih lanjut, mari kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin rabbal alamin. Okey, selesai bacaan doa. Okey, kandungan untuk hari ini ya. Cikgu mana mencari. Okey, mana? Okey, mouse cikgu. Okey, dah jumpa. Okey, hari ini ialah standard kandungannya 44, penyelesaian masalah. Okey, standard pembelajaran kita menyelesaikan masalah berkaitan masa dan waktu dalam situasi harian. Jadi hari ini kita nak selesaikan masalah matematik. Bila penyelesaian masalah ini, dia melibatkan ayat. Ayat yang kita kena faham supaya kita dapat selesaikan masalah yang dinyatakan dalam ayat tersebut. Kalau sebelum-sebelum ini latihan-latihan kita banyak berkaitan soalan yang direct. Direct tu maksudnya ada nombor kita terus selesaikan. Tapi untuk penyelesaian masalah, kita kena baca, kena faham dan fikirkan apa jalan penyelesaian bagi masalah tersebut dengan operasi-operasi seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, kita teruskan. Okey, ini seperti biasa, cikgu ulang-ulang-ulang untuk supaya awak ingat ya. 1 jam 60 minit, 1 hari 24 jam, 1 tahun 12 bulan, 1 dekad 10 tahun, 1 abad 10 dekad, 1 abad 100 tahun. Okey, supaya apa? Supaya awak boleh gunakan benda-benda ini sewaktu ingin menyelesaikan masalah. Okey, nak menyelesaikan masalah kita ada peraturan kita. Ini kita menggunakan model Polya. Okey, model Polya ni nama orang. Okey, dia yang memberikan 4 langkah tersebut. 4 langkah ni yang awak nampak ni, ni daripada Polya ni. Yang pertama, kita mestilah memahami dan mentafsirkan masalah. Lepas kita dah faham dan kita boleh tafsirkan masalah tersebut, barulah kita boleh rancang strategi penyelesaian. Kita nak guna darab ke, tambah ke, tolak ke, bahagi ke, lepas tu kita nak tukar kepada minit ke, nak tukar kepada jam ke dan sebagainya. Nombor 3, melaksanakan strategi. Melaksanakan strategi ni maksudnya awak mengira. Awak buat jalan pengiraan tersebut. Itulah melaksanakan strategi. Dan keempat, menyemak jawapan. Kita semak semula jawapan kita. Kita double check. Sama ada betul ke apa yang aku buat ni? Mungkin ke ada cara yang lain? Tapi tak apa. Kita tengok satu persatu. Okey, ini kita cikgu ambil soalan-soalan ni cikgu ambil daripada muka surat 171 ya. Daripada muka surat 171 buku teks. Jadi cikgu berharap awak dah bersedia dengan buku tulis awak. Okey, siapa yang tak ada buku tulis boleh gunakan kertas kosong. Okey? Okey, tempoh masa okey kita baca ya. Sekejap sebelum tu cikgu nak gunakan marker highlighter warna apa ya? Warna biru lah. Okey, kita tengok ya. Tempoh Puan Aminah kita baca dulu, menyediakan bahan dan memasak bubur kacang merah adalah seperti gambar yang ditunjukkan. Berapakah jumlah tempoh
Dalam jam dan minit dia menyiapkan hidangan itu. Okey, bila awak baca ni, apa yang awak faham? Okey, operasi apa yang dia nak? Apa operasi yang kita perlu gunakan? Bila awak baca-baca ni. Dia ada keyword dekat situ. Okey, kalau awak tak nampak, cikgu highlightkan sikit. Keyword dia jumlah tempoh. Berapakah jumlah tempoh dalam jam dan minit dia menyiapkan hidangan itu? Jumlah tu apa maksudnya? Naimi macam nak jawab tu? Tambah. Ah, tam Tambah. betul, tambah. Bagus. Okey, Naimi nak cakap apa tu? Naimi pula, sorry. Umair. Umair nak cakap apa tu? Nak cakap sama macam tadi. Okey, sama macam Naimi Ha. Okey, betul betul betul. Okey, terbaik Naimi dan Umair. Okey, jumlah ni maksud kita kena tambah. Berapakah jumlah tempoh? Kena tambah. Okey. Dekat sini ada lagi maklumat yang penting dalam jam dalam jam dan juga minit. Jadi dekat sini ada penukaran unit yang kita kena buat. Okey. Dah sedia dengan kertas dan pensel dan juga pemadam? Cikgu harap awak dah bersedia. Farah dan Nia okey ke tu, Farah? Okey, mula-mula cikgu buatkan dia punya, kita boleh kata ni sebagai rumah dia. Okey, ini rumah jam. J ni untuk jam dan M untuk minit Jam, minit. Okey, kenapa kita buat macam ni? Supaya kita boleh bahagikan dia, okey? Bukan maksudnya operasi bahagi, maksudnya kita boleh kelaskan dia, okey? Kita buat pengelasan di antara jam dan minit. Okey, contoh merendam kacang merah dan memasak ni, itu adalah antara proses untuk memasak bubur kacang merah. Jadi bila kita tambahkan, kita akan dapat jam dan minit. Jadi, untuk merendam kacang merah ni, kita ada 1/2/3. Macam biasa cikgu cakap, yang ini kita boleh ceraikan dia. 1/2/3. Ini bermaksud, kalau nombor bulat dekat sini, ini ialah nombor bercampur Kita ada nombor bulat dan nombor pecahan. Nombor bulat ialah 1, nombor pecahan ialah 2/3. Kalau nombor bulat ini kita terus masukkan dalam rumah jam kita letakkan 1. 2/3 ni sepatutnya dimasukkan dalam minit. Tapi ini ialah 2/3 jam. Jadi kita kena tukar dulu kepada minit. 2/3 Okey. Minit nak tukar kepada jam. Jam nak tukar kepada minit. Kena darab berapa? Kena darab berapa? Ingat tak? Darab dah Okey. bulat, cikgu. Darab 60. Okey, nasib baik 60. Umair cakap. Okey, betul Umair. Okey, Umair, Naimi betul. Okey, nasib baik. Farah dan Nia, jangan diam saja. Okey, mari kita bersama-sama kita selesaikan masalah ini. Sebab kita bekerja sebagai satu pasukan. Okey. Okey, kat sini kita boleh potong Okey, kalau awak ada nombor macam ni 60, sebenarnya awak boleh abaikan dulu kosong ni Awak tengok 6 saja. Dalam sifir 3, kita nak potong. Dalam sifir 3 ada 6. Okey, berapa darab 3 dapat 6? 1, 3, 3, 2, 3. 3 darab 2. 3 3 darab darab 2. 2. Okey, cikgu gunakan merah. Jadi kita potong 6 ni. Sebabnya tadi 2 darab 3 dapat 6 kan? Jadi kat sini kita buatkan 2. Okey. Kat sini kita potong. 1 darab 3 akan dapat 3. Jadi kat sini 1. Okey. Ini kita gunakan sifir 3. Okey. Dekat sini kita kita jangan terus abaikan kosong ni. Kita naikkan semula kosong ni. Okey, kita hidupkan semula kosong. Sekejap. Kita hidupkan semula kosong. Dia jadi 20. Okey. Yang kita potong 6 tadi. Okey. Yang kosong ni kita naikkan ke atas ni. Okey, ni anak panah. Kita naikkan dia semula, dia jadi 20. Okey. Jadi dekat sini 2 darab 20. Sama macam 2 darab 2. Kali ni 2 darab 20. Kalau 2 darab 2, 4. 2 darab 20,
40. 40. Okey, betul. 40. Jadi 2 + 20, 40. Jadi jawapan dekat sini awak masukkan di dalam minit ni ya. Cikgu tak nak tuliskan. Ni jawapan yang dekat sini. Awak masukkan dekat minit ni. Okey. Awak masukkan dekat sini. Kemudian awak kena tambah. Tadi kan operasi tambah. Okey, tambah dengan memasak. Memasak ialah 50 minit. Jadi dekatkan sini 50. Okey, dan awak akan tambah. Bila awak tambah, awak akan dapat jawapannya. Berapa jam, berapa minit. Kali ni cikgu tak nak tuliskan jawapan dia. Okey, awak kena kira sendiri. Okey. 2 + 20 tadi ada orang sebut 40. Okey. Siapa dapat jawapan untuk soalan ni? Jawapan akhir dia. Jawapan yang paling last sekali dekat sini. Siapa dapat jawapan? 1 jam 90 minit. Berapa dia? 1 1 jam. jam. 1 1 jam jam 90 minit. 90 minit. 1 jam 90 minit. Okey. Bila kita dah ada 1 jam 90 minit. Cikgu buat yang baru. 1 jam. Okey, cikgu padam dulu. Cikgu nak tunjukkan ya. Okey. Bila dekat minit, alamak saya ingat pula. Tak apalah. Okay. Bila dekat minit ni jam. Okey, ni minit. Okey, kita ada katakan kita ada 1 jam 90 minit. Okey. Okey, bila kita ada lebih daripada 60, dekat sini kita kena buat 60 ya. Sorry cikgu terlupa nak buat kat sini tadi. 60. Sebenarnya kat atas ni pun kena buat ni. Ni kena buat juga 60 supaya kita tahu unit dia ialah 60. Okey, bila dekat minit ni lebih daripada 60, siapa ingat kita kena buat apa? Dekat minit ni lebih daripada 60. Sebab dekat sini dah 90. Kita kena buat apa dekat minit ni? Siapa ingat lagi? Tolak Tolak dengan 60. 60. Kita kena tolak 60 sebab minit kita tak boleh lebih daripada 60. Kalau dah lebih 60 dia jadi 1 jam. Dekat sini kita kena tolakkan. Okey, dan bila awak tolakkan 60, dekat sebelah jam ni kita kena tambah 1. Okey, tambah 1. Peraturannya ni macam tu. Tolak sebelah tambah 1. Okey. Bila kita tolak je dekat sebelah, kita kena tambah 1. Contoh kalau macam ni situasi lain ya, cikgu bagi. Contoh macam ni, kita ada jam. Ini contoh ya, tak perlu salin. Kita ada jam, kita ada minit. Katakan kita ada 2 jam 150 minit. Lepas tu kita, sebab kat minit dah lebih daripada 60, kita tolak dengan, kita tambah 1 sebelah, kita tolak dengan 60 dekat sebelah minit. Okey, kita tolakkan. Sifar. Okey, 5 tolak 6 tak boleh. Ni pinjam menjadi 15. 15 tolak 6. 15 tolak 6 ialah, siapa tahu 15 tolak 6? Come on, 15 tolak 6. 9. 9. Okey. 2 tambah 1 dia jadi 3. Dekat sini tak selesai lagi sebab dekat sini masih lagi lebih daripada 60. Bila lebih 60 je, kita terus tolak lagi dengan 60. Okey, tolak sehinggalah dia kurang daripada 60. Okey, bila tolak sebelah, tambah 1 di sebelah kiri. Okey. Tolak sebelah kanan, kita tambah 1. Okey. Sifar tolak sifar. 9 tolak 6, 3. Jadi 3 tambah 1, 4. Dekat sini dah jadi 30 ni dah kurang daripada 60. Jadi dekat sini 4 jam 30 minit. Ini cuma contoh ya. Ini cuma contoh. Okey, dekat sini cikgu harap awak dah boleh selesaikan. Sebabkan minit ni lebih daripada 60 iaitu 90. Kita tolak 60. Berapa jawapannya? Siapa yang dapat? Come on Farah. Come on Audi. Come on. Okey, tulis kat komen pun boleh. Okey, jangan risau. Tulis kat komen pun boleh. Okey. 2 jam 30 Dah ada minit. orang jawab dah. Okey. Cikgu tak nak jawab. Tapi awak pun dah tahu jawapannya. Okey, nanti sebabnya cikgu tak nak bagi jawapan kat sini.
Sebab cikgu nak bagi soalan yang sama dalam latihan ya. Dalam latihan quizzes. Nanti awak akan jawab soalan quizzes tu. Soalan yang sama. Jawapan pun jawapan yang sama yang kita dapat ni. Okey? Bila awak dapat jawapan ni, awak pilih jawapan yang betul. Okey? Ini awak akan tahu kan? Awak dah tahu kan jawapan dia? Okey, cikgu boleh teruskan? Okay, Boleh. Okey, cikgu teruskan. Okey, ini yang B Boleh. pula. Soalan B. Muka surat 171. Okey, satu penggambaran bermula pada pukul 4.30 petang petang PM. Okey, PM post meridian. Selasa hingga pukul 5.30 petang. Khamis. Dekat sini ada 3 hari yang terlibat. Hitung tempoh dalam hari dan jam penggambaran itu. Okey. Dekat sini kita dah ada Selasa, dah ada hari Selasa. Kita ada hari Rabu. Sekejap ya. Rabu, kita ada hari Khamis. Okey. Selasa, Rabu, Khamis. Okey, kita kena kira untuk hari Selasa, Rabu, Khamis. Dia nak dalam tempoh hari dan jam. Ini adalah maklumat yang penting ya. Dia nak tempoh hari dan jam. Okey, kalau hari dan jam, okey. Mana ada yang antara Selasa, Rabu, Khamis ni mana yang cukup satu hari? Yang maksudnya dia cukup 24 jam. Selasa ni cukup tak 40 jam? 40 jam pula, 24 jam? Selasa ni tak cukup 24 jam sebab kita bermula daripada pukul 4.30 petang. Okey, kalau 24 jam maksudnya hari tu dia daripada 12 pagi sampai belah 12.30 malam. Okey, dekat Selasa, Rabu, Khamis yang mana cukup 24 jam? Ada siapa tahu? Selasa, Rabu, Khamis. Rabu Khamis. Rabu, Khamis. Ha. Okey, sebenarnya Rabu sahaja yang cukup satu hari. Sebab apa? Okey, sekejap ya. Hari. Sebab Khamis ini dia stop dekat pukul 5.30. Okey, dia berhenti dekat pukul 5.30. Okey, 5.30 petang. Jadi maksudnya hari Rabu saja yang cukup 24 jam. Maksudnya, okey, untuk Selasa ni 4.30 petang kan? Hari Selasa. Kita kena kira untuk hari Selasa ni nak pergi hari Rabu ni ada berapa jam. Jadi 4.30, 4.30, kita genapkan dia jadi pukul 5 terus. Supaya senang kita kira 1 jam, 1 jam, 1 jam. Okey, 4.30 nak pergi pukul 5. Okey, nak pergi pukul 5. 5 petang. Okey, 4.30 hingga nak pergi 5 petang ada berapa minit dekat situ? 30 minit. Ada 30 minit. Okey, dekat jangan lupakan 30 minit Okey, jangan lupakan dekat sini baru kita boleh kira daripada pukul 5 hari Selasa kita nak kira sehingga hari Rabu kita nak cukupkan dia satu hari. 5, 6. Cikgu tak tulis kosong-kosong tu. Cikgu harap awak faham ya. 7. Sebenarnya tulis kosong-kosong pun boleh. Tapi sebab cikgu nak cepat. 7, 8, 9, 10. Alamak, tak cukup pula. 11. Okey, dia kena sampai pukul 12 ya. Sebab hari kita bermula daripada pukul 12 pagi sehinggalah 12.30 malam. Okey ya. Ini 4.30 petang, kita genapkan jadi pukul 5. Kita ada 30 minit kat situ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, ada berapa jam daripada pukul 5 hingga pukul 12? Okey, kita kira sama-sama ya. 5 hingga 6, kita dapat 1 jam. 6 hingga 7, 2 jam. 3, 4, 5, 6. Jadi kita ada 7 jam. 7. Kita ada 7 jam, betul. Okey, 7 jam. Tapi jangan lupa 30 minit ni tadi. 30 minit yang kita untuk genapkan jadi pukul 5. Jadi, hari Selasa tu kita ada
7 jam 30 minit. Ya, betul. 7 jam 30 minit. Okey, 7 jam 30 minit. Okey, hari Rabu ni kita ada 1 hari. Okey, kita ada 1 hari. Jadinya, ini daripada 12, kita sambung daripada hari Selasa tadi. Selasa tu dah jadi pukul 12 tengah malam, masuk hari Rabu dia jadi 12 pagi. 12, tengah malam ni maksudnya 12 pagi, 12 1 minit tu dah jadi 12 1 minit pagi. 12 pagi sehinggalah 12 tengah malam ya. Ni 12 pagi hinggalah 12 tengah malam. Sekejap cikgu padam semula supaya awak lebih faham. Sebabnya kita ada 3 hari yang terlibat. Satu hari, hari Rabu ni kita gunakan full. Full kita gunakan. Maksudnya kita daripada 12 tengah malam sehinggalah 12 tengah malam yang berikutnya. Dia dapat 1 hari. Okey. Okey, ni 12 tengah malam. Okey. MLM ni malam ya. Ataupun awak buat macam tadilah. 12 hingga pukul 12. 12 tengah malam hingga 12 tengah malam. Maksudnya jam tu berputar sebanyak 2 kali ya. 12 tengah malam, 12 sampai pukul 12 tengah hari. Lepas tu pukul 12 tengah hari berputar lagi sekali satu putaran jam. Sampai 12 tengah malam kita ada, dapatlah kita 1 hari iaitu bersamaan 24 jam. Jadi Rabu ni 1 hari. Hari Khamis ni pula kita nak kira. Daripada 12 tengah hari ya. Daripada 12 tengah hari. 12 pagi tengah malam. 12 tengah malam AM. Sebab AM sehinggalah pukul 5.30 PM. Okey. 5.30 PM. Ni pagi sampai petang. Hari Khamis ni kita akan kira daripada pagi sehinggalah petang. Petang tu kenapa petang? Sebab pukul 5.30 dia berakhir. Kat sini dah tunjukkan maklumat 5.30 petang. Jadi nak kira, okey, kita terus kirakan, okey. 12 hingga pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Pukul 5 cikgu. Tunggu dulu. Pukul 5 ini ialah pukul 5 pagi. Ini baru 5 pagi, bukan 5 petang. Sebab kita mula pada 12 tengah malam, lepas tu jadi 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Cikgu dah stop. Sebenarnya salah. Okey. Kita kena teruskan sampai 5 petang. Kita dapat 5 pagi, kita teruskan sampai 5 petang. 6. Okey, cikgu buat kat sini 7, 8, 9, 10. 9 pendek. 10, 11, 12. Cikgu, dah 12 balik. Ini ialah 12 tengah hari ya. Cikgu harap awak boleh bayangkan 12 tengah malam kita terus sampai 12 tengah hari. Lepas itu, kita buat lagi ya. 12, 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5, 30. Okey. 5.30. Sorry. Ada berapa jam ni sebenarnya? Okey, ada berapa jam ni? Banyak sangat ni. Okey. Mari kita kirakan. 1, 2, 3. Okey, 12 hingga pukul 1 ada 1 jam. 1 hingga pukul 2 ada 2 jam. Okey, 2 hingga 3, 3 jam. 4, 5, 6. Okey, sambung sini. 6. Sambung. 7. 8, 9, 10, 11, 12. 12. Lepas tu kita sambung lagi. Sambung lagi. 12, 13, 14, 15, 16, 17 jam. Kita ada 17 jam 30 minit. Mana 30 minit? 17 jam 30 minit. Betul. 17 jam 30 minit. 30 minit ni datang daripada pukul 5.30 ni ya. 5.30 ni ataupun 5.30 minit ni. So, kita ada 17 jam 30 minit.
Dekat sini, ini ialah hari Selasa, 7 jam. Okey, ini Selasa. Ini adalah hari Khamis. Okey, sekarang ni kita nak tambahkan semua. Okey, kita nak tambahkan semua. Okey, kita nak hari dan jam. Okey, sebelum itu mari kita tambahkan semua. Alamak. Okey, sekejap ya. Cikgu sebenarnya cikgu kena buat satu lagi slide untuk tunjukkan pada awak semua. Suara cikgu sangkut-sangkut. Oh, sangkut ya? Saya sangkut lagi tak? Okey. Okey ya. Okey. Nasib baik Naimi bagi tahu. Okey, sekejap ya. Cikgu nak edit semula cikgu punya slide ni. Okay, sepatutnya kita ada satu lagi di bawah ni. Okey. Okay, cikgu kongsikan semula. Okey. Okey, ni tadi. Sekarang ni kita buat rumah dia. Rumah dia maksudnya ada hari, ada jam. Okey. Dekat sini kita buatkan hari, jam. Sebab kan tadi kita ada minit kan. Kita ada 17 jam 30 minit. So, kita tambahkan sikit minit dekat sini. Satu hari tadi ialah hari Rabu. Kita mula hari Selasa dulu. Hari Selasa berapa jam tadi? Berapa minit? Hari Selasa ialah 7 jam 30 minit. 7 jam 30 minit. Okey, bagus. Okey, hari Rabu kita ada satu hari. Kita tak ada jam. Tak ada minit. Ini untuk hari Rabu ya. Hari Khamis tadi ialah 17 jam. Berapa minit? 30 minit juga. Okey. Okey, kita tambahkan semua. Okey, kita tambahkan semua. Okey. Sifar tambah sifar. Sifar. 3 tambah 3, 6. Okey. 7 tambah 7, 14. Kita naikkan satu dekat sini. Satu kat sini tak ada. Okey, kita letakkan satu kat sini. Okey. 7 tambah 7, 14. Jadi satu dekat sini. 1 tambah 1, 2. Okey, ini 1 kita terus turunkan. Okey, dekat sini ya. Kita dah ada satu hari, 24 jam, 60 minit. Ini macam pelik. Satu hari 24 jam 60 minit. Betul. Okey, tapi peraturannya dekat sini, kita ada, okey cikgu buatkan lagi ya. Kita buat satu lagi. Supaya kita boleh mudah tengok. Okey, hari. Sorry. Sekejap, cikgu padam. Okey, ni sepatutnya jam. Cikgu nak tulis minit pula. Sorry ya. Okey, ini jam. Ini ialah minit. Okey, cuba tengok ni. Dekat jam dan minit. Okey, untuk minit, kita tak boleh lebih daripada 60. 60 dan lebih kita tak boleh. Sama juga dengan jam. Jam kita tak boleh lebih 24. Sebab satu hari ada 24 jam. Jadi, 1 jam kita tak boleh lebih daripada 24. Jadinya dekat sini, satu hari, 24 jam, 60 minit. Okey. Jadinya dekat sini kita kena buang minit ni. Okey, kalau kita sudah lebih daripada 60, kita kena tolak 60. Okey. Tapi jangan lupa bila kita tolak 60, di sebelah kiri kita kena tambah 1. Okey, kita tambah 1. Sifar tolak sifar, 6 tolak 6 sifar. Okey, 4 tambah 1 5. Ni 2. Okey, kita ada dapat. Okey, hari ni sekarang ni minit ni dah tak ada. Okey, minit dah tak ada. Jadi kita ada satu hari 25 jam. Macam cikgu cakap tadi, dalam rumah jam, dalam rumah jam tak boleh lebih 24. Kalau lebih 24, kita kena tolak 24. Kita kena tambah 1 di sebelah hari ni. Okey. Ingat ya, tolak sebelah kanan, bila tolak sebelah kanan, automatik kita kena tambah 1 di sebelah kiri. Okey.
tambah 1. Okey, di sebelah kanan tu tolaknya tolak ikut dia punya unit. Kalau 24, kalau jam 24, kalau minit 60. Okey, kalau bulan 12. Sebab 1 tahun ada 12 bulan. Okey, tak apa kita selesaikan ni dulu. Okey, 5 tolak 4, 1. 2 tolak 2, 0. 1 tambah 1, 2. Jadi kita ada berapa hari, berapa jam? Ini cikgu dah tertulis jawapan pula. Okey, cikgu padamkan jawapan. 2 hari 1 jam. 2 hari, 1 jam. Cikgu harap anda boleh ingat ya. 1 hari, 1 hari, 2 hari, 1 jam. Okey, itulah jawapannya. Okey, selesai soalan B. Selesai soalan B ya. Okey, nanti awak akan dapat jawapan. Sebenarnya dah dapat jawapan dah. Okey, alamak, masa begitu cepat berlalu ya. Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Okey, sebuah sekolah telah mengadakan kempen anti dadah seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Hitung tempoh dalam hari kempen tersebut. Wah, dia nak hari lah. Okey, dekat sini awak kena tahu bilangan hari dah. Ui, kita ada Piravin. Oh, Piravin. Dah lama tak nampak Piravin. Okey. Okey, terima kasih Piravin join kelas cikgu. Okey, kita sambung. Okey, kat sini kita kena ingat berapa bilangan hari dalam setiap bulan. Sebab apa? Sebab setiap bulan tu bilangan harinya tak sama. Okey. Dan kita kena ingat tahun lompat juga. Okey. Sebab tahun lompat, bilangan hari dalam tahun lompat tak sama. Okey. Kita tengok ya. Ingat lagi tak tahun lompat? Okey, 2020 tahun lompat atau bukan tahun lompat? Siapa ingat? Siapa ingat tahun 2020 tahun lompat atau tidak? Okey, cikgu bagi clue. Tahun lompat ni berlaku setiap 4 tahun sekali. 2012 ialah tahun lompat. Jadi 4 tahun selepas 2012 ialah tahun lompat, iaitu 2016. Jadi 2020 ni tahun lompat atau bukan tahun lompat? Bukan. Tahun Anda lompat. pasti? Bukan. Tahun lompat. Tahun Ah. lompat. Jadi 2020 ni ialah tahun lompat. Okey, dia berlaku setiap 4 tahun ya. Contoh kat sini cikgu buat 2012 ialah tahun lompat ya. Sebenarnya bukan 2012, 2008, 2004, 2000, tahun 2000, tahun 1996, itu ialah tahun-tahun lompat ya. Okey, 2012, 2016, tambah 4 je, tambah 4, tambah 4. Jadi 2016 tambah 4 dia jadi 2020. Okey, cikgu nak tanya. Bila lagi kita akan ada tahun lompat? 2020 dah ada. Kita dah lalui tahun lompat. Okey, bila lagi kita akan lalu? 2025. Anda pasti, Naimi? 2024. 2024. 2024. Kita tambah 4 je, Naimi. Okey? Jangan risau, okey? Jangan risau, okey? Boleh cuba lagi. Kita tambah 4. Okey? Tahun lepas ialah tahun lompat. Tahun ni bukan tahun lompat. Maksudnya 2020 tambah 4, dia jadi 2024. Okey? 2024 nanti kita akan ada tahun lompat. Tahun lompat ni maksudnya hari kita akan ada 366 hari. Kita ada lebih 1 hari. Kalau tahun biasa kita ada 365 hari. Tahun lompat 366 hari. Kenapa 366 hari? Sebab bulan Februari kita ada lebih 1 hari, iaitu sebanyak 29 hari. Okey, mari kita kirakan dalam hari. Okey. 3 Februari hingga bulan Mac. Okey. Hingga 6 Mac 2020. Okey, mari kita tengok ya. 3 Februari 2020. Itu bulan Februari. Jadinya kalau kita kira bulan Februari tu ada berapa, kita kena tolakkan ya. Okey, 29. Okey, ada berapa hari dalam bulan Februari tu? 29 tolak dengan 3. 29 ni apa cikgu? 29 ini ialah bilangan hari keseluruhan 29 dalam bulan hari. Februari 2020. Apa dia, Naimi? 29 hari. Okey, betul-betul. Okey. Dalam bulan Februari 2020 kita ada 29 hari. Jadi kita tolak dengan 3. Kenapa tolak dengan 3, cikgu? Sebab kita bermula dengan 3 Februari.
Jadi kita nak kira berapa hari di antara 3 Februari hinggalah 29 hari tu. Okey, 29 tolak 3. Come on, come on, come on. Berapa naik? 26. 26. Okey. Hari ini kalau kita mengira hari, kita kena tambahkan dengan 1 ya. Kena tambahkan dengan 1. Kenapa tambah dengan 1? Okey, sebab hari ni kita kira bilangan hari yang bermula daripada 3 hari bulan ya. Sebab tu kita kena tambah 1. Kita tak tambah macam biasa. Okey, contoh macam hari Isnin sehinggalah hari Rabu. Hari Isnin kita ada, okey, katakan 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan, 6 hari bulan. Okey. Isnin, Selasa, Rabu. Okey, alamak ada 6. Okey, cikgu buat macam ni je. Ada berapa hari daripada Isnin hingga Rabu? Okey, Isnin, Selasa, Rabu, 3. Khamis. Ada 3. Isnin hingga Rabu ya. Kita kira Isnin hingga Rabu kita ada 3 hari. Tapi kalau macam ni, 4, okey, 4 hari bulan tolak 2, kita cuma ada dapat 2 hari. Jadi itu dah salah kan? Sebab itulah kita kena tambah dengan 1. Sebab bilangan hari ni kita kira daripada 2. Bermula daripada 2 ni 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau kita buat penolakan biasa, kita takkan dapat jawapan tu. Sebab kalau tolak ni kita tak kira daripada jumlah awal kita tolak. Jadi sebab itulah kita kena tambah dengan 1. Okey? Okey. Cikgu padam. Supaya awak tak terkeliru nanti. Okey, sebab tu kita kena tambah dengan 1 ya. Sebab hari ni kita kira sekali dengan nombor yang dia bermula tu. Contoh 23 hari bulan tu kita kira sekali. Kalau awak guna dengan jari pun awak akan dapat jawapan yang sama. Okey, 3, 4. Awak mula dengan 3 ya. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampailah 29. Awak akan dapat 27 hari sebenarnya ya. Okey, cikgu gunakan highlighter semula. Okey, kita akan dapat 27 hari. Okey, 27 hari. Ini hari yang bermula ya. Okey, hari berakhir bulan pula 6 Mac. 6 Mac ni, ini ialah hari yang berakhir. Hari berakhir ni kita tak ambil tempoh untuk sebulan yang lengkap. Kita ambil daripada hari yang berakhir dia 6 Mac kan. 6 Mac ialah hari yang berakhir, kita ambil 6 tolak dengan 1. Kenapa tolak dengan 1 pula cikgu? Peningnya. Jangan risau. Kita tolak dengan 1 sebab kita bermula bulan Mac tu, kita bermula dengan 1 hari bulan. Kemudian kita berakhir kepada 6 hari bulan. Jangan terkeliru ya. Kalau kita ambil tempoh permulaan ialah 3 Februari kan? Kalau tempoh permulaan, kita kena ambil jumlah tempoh 1 bulan yang lengkap. Okey, daripada 3 hari bulan tu sampailah hujung bulan Februari. Kita kena kira berapa hari yang terdapat dalam bulan tersebut. Sehinggalah bulan Mac, kita kena kira bulan Mac yang kita ambil untuk dia berakhir sahaja. Dia berakhir hingga 6 Mac. Jadi kita kena kiralah daripada 1 Mac hinggalah 6 Mac. Okey. Jadi 6 tolak 1, 5. Macam biasa, kalau kita tolak hari, kita kena tambah dengan 1. Okey, kita tambah dengan 1. Jadi jawapannya kita akan dapat 5 tambah 1. Ini mudahlah. 5 tambah 1, 6 hari. Okey, 6 hari. Okey, dekat sini awak boleh terus selesaikan ya. Berapa hari awak akan dapat tempoh kempen tersebut? 27 tambah 6. Kat sini cikgu tak buat tambah pula. Okey, cikgu dah ada kat situ. Simbol tambah. Okey, berapa jawapannya dekat situ? 21. 21? Tambahlah. Okey, cuba tambah Naimi. Bukan tolak Naimi.
Jangan takut nak cuba Naimi, jangan takut. Yang lain pun janganlah takut untuk cuba, okey? 23. Piravin macam nak jawab. Okey, Umair. Ya berapa? 23? 33. 33. Betul. Okey, Naimi, Umair betul. Okey. Piravin jangan takut Piravin. Cuba Piravin. Kalau salah pun tak ada siapa yang nak marah, okey? Malah kita akan sama-sama bantu, okey? Kawan-kawan lain akan bantu, cikgu akan bantu, okey? Piravin, okey tak Piravin? Kenapa termenung Piravin? Ada masalah ke Piravin? Bagi tahu cikgu. Ke Piravin tak dengar cikgu? Piravin, dengar tak apa cikgu cakap? Halo? Piravin? Piravin dengar tak cikgu cakap ni? Suara cikgu boleh dengar tak? Siapa boleh respon tak? Boleh. Okey, boleh. Cikgu risau suara cikgu bercakap seorang-seorang. Cikgu pernah tau bercakap berseorang-seorang, okey? Piravin line tak okey. Oh, mungkin betul. Okey, mungkin. Okey. Cikgu pernah bercakap seorang-seorang. Rupanya line internet cikgu yang tak okey. Okey. Cikgu kenapa dah? Cikgu tanya tak ada yang jawab. Rupanya line internet cikgu tak okey. Masa tu cikgu ajar tahun 1. Okey. Jadi awak dah dapat jawapan ni. Kita teruskan. Okey. Yang ini cikgu tak rasa kita boleh selesaikan semuanya. Sebab sekarang dah pukul 8.53. Lepas ni awak ada kelas lain pula. Jadi cikgu tak nak ganggu masa awak untuk kelas yang seterusnya. Kita kira untuk soalan 1 saja ya. D1. Okey, kita kira soalan ni saja. Okey, mari kita lihat. Kita baca dulu yang besar ni. Berdasarkan jadual usia bangunan bersejarah di atas, hitung beza usia dalam abad antara Masjid Jamek Kuala Lumpur dengan Menara Condong Teluk Intan di Perak. Teluk Intan tempat cikgu ni. Okey, hitung beza usia dalam abad antara Masjid Jamek dan Kuala Lumpur, Masjid Jamek Kuala Lumpur dengan Menara Condong Teluk Intan di Perak. Ada sesiapa faham situasi ini? Apa yang kita kena buat? Operasi apa yang terlibat? Farah, Arif, Umair, Audi, Naimi? Okey. Tolak. Ya. Apa dia Umair? Tadi Umair dah sebut. Tolak. Operasi Okey. tolak. Okey, betul. Operasi tolak. Tolak, okey. Yang lain cikgu rasa okey kan mic. Audi tadi cikgu dah dengar suara. Faharah ni langsung cikgu tak dengar suara dia. Okey. Okey, Farah okey ke Farah? Okey, tak apa Farah. Kalau Farah nak komen pun boleh, okey? Kalau tak nak sebut. Okey, betul. Okey, Farah dah sebut, dia kata okey, saya okey cikgu, okey. Baiklah, okey Farah, okey. Jadi hitung beza usia ni, beza ni ialah tolak. Tadi Naimi dengan Umair, tolak cikgu, tolak. Okey. Tolak. Okey. Okey, ya betul, tolak. Okey, jadi kita kena tengok apa yang kita kena tolak. Kita dah tahu operasi, tapi kita kena tahu apa yang kita kena tolak. Dalam abad ya, ini pun maklumat penting. Okey, antara Masjid Jamek Kuala Lumpur, Masjid Jamek Kuala Lumpur. Ni 1.13 abad. Dengan Menara Condong Teluk Intan di Perak. Menara Condong Teluk Intan ni dah 1.35 abad. Suara cikgu betul-betul lagi tak? Tak. Okey. Oh tak, okey. Okey. Okey, jadi kita kena tolakkan dua benda ini. Okey, jadi nak tolaknya, Masjid Jamek Kuala Lumpur ialah 1.13 abad. Okey, manakala Menara Condong Teluk Intan ialah 1.35 abad ya. Okey, dekat sini kita perlu tak tukar unit? Sebab jawapan dia minta dalam abad. Jawapan dia minta abad. Jadi perlu tak kita tukar unit? Tak perlu. Okey, tak perlu sebab dua-dua ni dah abad. 1.13 abad ni abad. 1.35 abad ni pun abad. Jadi jawapan dia pun dia nak dalam abad. Ini mudah.
Jadi kita terus tambahkan. Apa kesalahan cikgu dekat sini? Ada siapa boleh pastikan apa kesalahan cikgu? Apa yang cikgu dapat salah? Operasi tolak. Betul, operasi tolak. Cikgu dapat kesalahan dekat sini. Dekat sinilah antara kecuaian yang biasa kita buat, ya. Kita tahu benda tu ialah patutnya tolak, tapi kita tertulis tambah. Bila kita dah tulis tambah, maksudnya bila kita dah tambah dekat sini, jawapan tu jadi salah. Okey, biasanya kecuaian ni bukan sebab awak tak tahu tau. Sebabnya kita contoh dalam peperiksaan, mungkin kita gugup, mungkin kita rasa nak kejar masa, jadi kita senang melakukan kesalahan. Okey, jadi dekat sini sepatutnya tolak. 3 tolak 5, kita dapat 2. 1 tolak 3, 2. 1 tolak 1, sifar. Okey, dekat sini apa lagi kesalahan cikgu? Siapa boleh tengok apa kesalahan cikgu? Penolakan. Penolakan cikgu salah. Betul. Dekat mana cikgu salah penolakan tu? 13 tolak 5. Betul. Lagi satu sebenarnya nombor kecil tak boleh tolak nombor besar. Besar. Yang cikgu tulis ni ialah nombor kecil tak boleh tolak nombor besar ni sebenarnya. 1+1/3 ni lebih kecil daripada 1.35. Jadinya dekat situ, cikgu dah buat banyak kesalahan, okey. Jadinya dekat sini kita kena tolakkan nombor besar, alamak, sekejap ni padamlah. Okey, 1.35. A ni cikgu wakilkan sebagai abad, ya. A ni abad. Okey, 1.35 tolak dengan 1.13 abad. Barulah awak boleh dapat jawapan dia. Okey, jawapan dia. Abad. Okey, dah ada yang dapat jawapan ke? Piravin. Okey, Piravin. Teruskan, Piravin. Bagi cikgu jawapan, Piravin. Senang, Piravin, senang. 0.22 abad. 0.22 abad, betul ke Piravin? Betul ke Arif? Betul ke Farah? Betul ke Audi? Betul ke Umayyah? Okey, Naimi pantas sekali, ya. Pantas sekali kamu, ya. Pantas banget. Itu kalau dalam bahasa Indon lah. Kalau awak suka tengok cerita Indon, awak akan tahu apa yang cikgu sedang cakapkan. Okey, yang lain betul ke? Boleh pastikan ke jawapan Naimi tersebut? Sebab cikgu takkan tuliskan jawapan. Sebab inilah yang awak akan jawab nanti dalam soalan kuis tu nanti. Ada siapa Betul. boleh? Okey, betul. Okey, Betul. terima kasih. Okey, jadi dah pukul 8.59 pagi. Lagi 1 minit je awak akan mula kelas seterusnya. Cikgu pun ada kelas lepas ni. Jadi, itu saja untuk kelas kita. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sehingga kita berjumpa lagi, ya. Kita akan jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bye. Okey, bye. Kita akan jumpa lagi hari Khamis. Terima kasih Bye. cikgu. Okey, sama-sama. Bye. Okey, bye semua. Okey, sama-sama Farah. Bye. Okey, bye. Okey, Arif. Okey, cikgu